Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kohort 3 set 9 kumpulan 7 akan membentangkan kurikulum dan inovasi dalam pendidikan. Next. Kami akan membentangkan tentang pembelajaran abad ke-21. Saya Azan Izzati binti Abu Sama akan membincangkan tentang pengenalan PAK21. Okey, nombor 1, pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan dalam semua peringkat. Dari peringkat tahap rendah, menengah sehinggalah ke tahap yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualiti pendidikan negara. Contohnya seperti negara yang maju dalam bidang pendidikan, Jepun, Singapura dan sebagainya. Yang ketiga, melahirkan generasi alaf baru yang mampu menangani cabaran-cabaran abad ke-21. Dan yang terakhir ialah berasaskan konsep 4C. Next. Okey, konsep 4C ialah berasal dari perkataan Inggeris iaitu communication, creativity, critical and collaboration. Konsep 4C ini ialah berpusatkan murid iaitu penglibatan murid secara aktif dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Murid akan bertindak sebagai autonomous. Mereka yang akan menentukan hala tuju proses pembelajaran bersama dengan bantuan guru. Next. Okay, ini ialah senario pembelajaran yang gambar sebelah kiri ialah sebelum guru menetapkan konsep 4C. Keadaan kelas sangat membosankan kerana guru hanya mengaplikasikan konsep satu hala sahaja iaitu di antara guru dan murid. Guru juga menggunakan satu material sahaja untuk proses pembelajaran. Gambar di sebelah kanan pula ialah apabila kelas menggunakan konsep 4C. Di sini kita boleh lihat mereka menggunakan 3 hala iaitu antara guru dan murid, murid dan juga murid dan material. Kelas akan menjadi lebih menyeronokkan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Azlin. Okey, terima kasih Izzati. Okey, untuk penerangan seterusnya adalah yang pembelajaran satu ni ringkasan adalah ini adalah merupakan satu pendekatan yang semakin ditekankan di Malaysia. Okey, di dalam PAK21 ini terdapat 4 konsep iaitu yang dikenali sebagai komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan juga pemikiran kritikal. Okey, salah satu konsep 4C ataupun 4C adalah komunikasi, lebih kepada communication lah. Okey, apa itu komunikasi dalam konsep 4C? Di dalam pembelajaran abad ke-21 adalah pertama, murid adalah hendaklah berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kelas, di mana dalam sesi pembelajaran tersebut pelajar disuruh ataupun digalakkan berkomunikasi lah, tidak kira dengan guru maupun dengan rakan sekelas. Dengan kaedah berkomunikasi ini, pelajar akan mudah mempelajari sesuatu ilmu ataupun dapat meningkatkan lagi jati ataupun keyakinan diri mereka untuk terus memperkembangkan ilmu yang mereka pelajari di dalam kelas lah. Okey, antara bahan yang dapat pelajar lakukan dalam meningkatkan kemahiran komunikasi mereka adalah seperti pembentangan menggunakan kertas mahjong ke, PowerPoint ke, gambar rajah dan juga aktiviti lain lah. Okey, aktiviti seperti ini juga dapat memberi peningkatan komunikasi pelajar di dalam kelas. Okey, dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini, pelajar juga akan dapat berkongsi ilmu pengetahuan yang mereka pelajari lah. Okey, seterusnya, macam saya cakap, aktiviti ini untuk meningkatkan ilmu yang mereka faham dan belajar di dalam kelas.
Aktiviti komunikasi juga dapat membantu meningkatkan komunikasi antara mereka rakan sekelas dan juga guru-guru lah. Itu sahaja daripada saya. Saya akan bagi kepada kawan saya. Terima kasih. Okey, saya Kohan. So yang saya cakap pasal second C, which is kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu interaksi bersama dalam kumpulan atau berpasukan untuk melakukan tugasan dan perbincangan bersama-sama. Contohnya, murid-murid akan diberi peluang untuk membentukkan kumpulan masing-masing. Seterusnya, cikgu akan mengemukakan satu tugasan untuk kumpulan. Ahli kumpulan akan memahami tugasan tersebut, memberi pendapat masing-masing, mengakhirkan tugasan dan kerjasama untuk menyiapkan tugasan tersebut. So, kolaborasi ini mendatangkan banyak faedah kepada murid-murid. Yang pertama tu, peluang untuk bertukar idea dan pandangan. Murid-murid melakukan pertukaran informasi dan belajar cara mempertimbangkan kebaikan dan keburukan untuk setiap pandangan. Proses ini melibatkan pendengaran setiap pendapat dengan adil, mengajukan pendayaan yang relevan dan akhirnya murid dapat mencapai kesepakatan dan keputusan bersama yang dipersetujui oleh semua orang. Yang kedua, keberanian memberi pendapat dan idea. Murid-murid mempunyai kesamaan, peluang dan kebebasan bersuara. Setiap pandangan patutlah dihormati dan tidak ditegur. Cikgu juga berperangan untuk memastikan tidak berlaku pergaduhan antara murid-murid kerana mereka tak dapat mencapai persetujuan yang serari. Dengan cara ini, murid berani nak bersuara dan bagi pendapat masing-masing. Keadaan ini dapat mengelakkan murid yang selalu senyap je dalam kelas. Ketiga adalah mengakhirkan tugasan. Murid dapat belajar secara umum untuk memastikan semua ahli kumpulan dapat tugasan yang seimbang. Contohnya, kalau kumpulan tu ada 5 orang, yang orang pertama buat berkenaran, orang kedua buat isi pertama, seorang buat isi kedua, seorang buat isi ketiga, dan orang terakhir buat kesimpulan. Dengan cara ini, murid dapat belajar macam mana nak mengakhirkan tugasan dengan adil. Selain itu, ketua kumpulan juga berperangan untuk memastikan mereka memenuhi bahagian tugasan masing-masing. Ini secara tidak langsung juga memubah sikap sebagai seorang pembimbing. Yang akhirnya adalah pengurusan masa. Setiap ahli kumpulan harus tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kontribusi mereka akan menjejaskan hasil kerja keseluruhan. Murid sedar akan tanggungjawabnya dan tahu pasal darjah akhir tugasan mereka. Hal ini kerana mereka kalau tak dapat nasihatkan bahagiannya on time, ini bukan sahaja menyebabkan mereka tak ada markah, malahan akan menyebabkan seluruh kumpulan punya tugasan tidak lengkap. Itu sahaja dari saya dan saya pas kepada adik kumpulan saya, Fatin. Okey, untuk fase yang seterusnya ialah creative thinking. Creative thinking ni ialah proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek yang baharu, yang unik, berguna dan berkualiti. Okey, untuk kreativiti yang berkesan, kreativiti yang berkesan ni tidak terhasil sekiranya guru hanya meminta murid menghasilkan produk tetapi tidak mengambil faktor seperti adakah produk yang dihasilkan unik dan asli, adakah murid diminta menyatakan idea alternatif dan memberikan justifikasi kepada produk yang dihasilkan. Selain itu, kreativiti yang berkesan tidak terhasil sekiranya guru hanya menerima respon yang betul dan mengikut skema jawapan semata-mata. Baiklah, untuk menghasilkan kreativiti yang berkesan, ada 4 perkara yang perlu difokuskan. Yang pertama ialah pemikiran terbuka. Murid melihat situasi sedia ada daripada pelbagai sudut untuk menjana idea dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza. Okay, di sini guru perlulah memastikan adakah murid mempunyai kemahiran untuk memberikan pandangan dari pelbagai sudut dan adakah murid dibenarkan untuk melakukan sesuatu dengan cara tersendiri. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah pemikiran membina. Murid menghasilkan dan menggunakan idea-idea baru dalam konteks tertentu dan menjana hasil yang positif.
Okay, untuk pemikiran membina ni, guru perlulah memastikan sama ada sekolah yang diajar menyediakan prasarana untuk murid berkarya seperti menyediakan bilik makmal yang lengkap dengan peralatan tertentu. Okay, seterusnya ialah berani mengambil risiko. Murid berani mencuba dan diberikan galakan tanpa merasa bimbang dengan kritikan. Untuk menghasilkan kreativiti yang berkesan, guru perlulah memastikan murid diberikan galakan untuk mencuba dan berani mengambil risiko. Serta murid juga diberi peluang untuk menilai hasil kerja rakam mereka. Dan yang terakhir ialah benar jauh. Murid mempunyai hala tuju yang jelas dan berimajinasi secara asli serta tidak mengikut kelaziman. Untuk menghasilkan kreativiti yang berkesan, guru perlu mengetahui adakah murid dirangsang untuk berimajinasi dan adakah murid dapat membezakan idea yang asli dan idea yang sedia ada. Oleh itu, murid perlulah berpandangan jauh dan berani mencuba untuk mencapai kreativiti dalam meneroka ilmu pengetahuan. Okey, itu sahaja bagi C yang ketiga iaitu kreativiti. Bagi 4C seterusnya akan dibantahkan oleh rakan saya iaitu Widi Duchess. Terima kasih. Okey, terima kasih Fatin. Nama saya Dedakes Nangkai. Saya akan membantahkan pemikiran kritikal. Pemikiran kritikal adalah istilah yang digunakan oleh pendidik untuk menggambarkan bentuk pembelajaran dan menganalisis yang melampaui hafalan dan ingatan maklumat serta fakta. Pemikiran kritikal berlaku apabila pelajar menganalisis, menilai, mentafsir atau mensintesis maklumat menggunakan pemikiran kreatif untuk membentuk hujah, menyelesaikan masalah atau mencapai kesimpulan. Dalam pemikiran kritik memerlukan pelbagai jenis kemahiran intelek, termasuklah yang pertama, membangunkan hujah yang beralasan, persuasif dan menilai serta memberi respon kepada hujah balas. Kedua, meneliti konsep atau situasi daripada pelbagai perspektif termasuk perspektif budaya yang berbeza. Tiga, mempersoalkan bukti dan andaian untuk mencapai kesimpulan baru. Keempat, merancang cara imajinatif untuk menyelesaikan masalah, terutamanya masalah yang tidak biasa atau kompleks. Kelima, merumus dan mengutarakan soalan yang bernas dan mendalam. Keenam, mengenal pasti tema atau corak dan membuat perkaitan abstrak merentasi subjek. Ini adalah tiga contoh pemikiran kritikal. Yang pertama adalah kritikal adalah universal. Kedua, meningkatkan kemahiran bahasa dan penyampaian. Ketiga, menggalakkan kreativiti. Untuk latihan pemikiran kritikal untuk pendidikan rendah, pertama, bertanya soalan. Mengemukakan soalan, terutamanya soalan terbuka. Memberi peluang kepada pelajar sekolah rendah untuk menggunakan apa yang mereka telah pelajari dan membina pengetahuan sedia ada. Untuk isi kedua, menggalakkan membuat keputusan, memandangkan sebahagian besar pengajaran kemahiran berfikir kritikal berkisar pada mengaplikasikan pengetahuan dan menilai penyelesaian. Guru sekolah rendah harus menggalakkan membuat keputusan sebanyak mungkin. Ini membolehkan pelajar menggunakan perkara yang mereka pelajari
pada situasi yang berbeza. Terusnya, seterusnya adalah kerja dalam kumpulan. Projek dan pembincangan kumpulan adalah satu cara lagi terbaik untuk guru sekolah rendah untuk menggalakkan kemahiran berfikir kritikal di kalangan pelajar. Ia juga meluaskan pemikiran dan pandangan dunia mereka dengan menunjukkan bahawa tiada satu cara yang betul untuk mendekati masalah ataupun menyelesaikan satu masalah. Seterusnya, menggabungkan sudut pandangan yang berbeza. Beberapa latihan pemikiran kritikal terbaik untuk pelajar sekolah rendah adalah melibatkan penerokaan konsep daripada pelbagai perspektif. Taktik ini bukan sahaja menetapkan bahawa idea harus dinilai dari sudut pandangan yang berbeza sebelum pendapat dibentuk, dan ianya tetapi memberi peluang kepada pelajar untuk berkongsi pandangan mereka sendiri sambil mendengar dan belajar daripada orang lain. Okey, sambungan untuk idea yang berbeza. Menghubungkan idea yang berbeza adalah kunci untuk mengajar pemikiran kritikal. Sekejap. Okey. Isi yang seterusnya, inspirasi kreativiti. Imajinasi adalah kunci untuk mengajar pemikiran kritikal di sekolah rendah. Di mana guru harus mencari cara yang baru untuk pelajar menggunakan maklumat tersebut untuk mencipta sesuatu yang baru. Contohnya, projek seni adalah cara yang terbaik dilakukan oleh pelajar dan guru. Seterusnya, brainstorm. Brainstorm adalah tradisi yang dihormati masa dalam pendidikan rendah, ialah alat pembelajaran yang sangat baik. Terutamanya apabila dipasangkan dengan elemen visual yang menghidupkan pemikiran asli dan perbincangan di bilik belajar. Okey, saya serahkan kepada kawan seterusnya, bahagian kesimpulan. Okey, kesimpulannya daripada konsep 4C ni, generasi hari ini perlulah ada sikap berdaya saing secara global untuk merentasi globalisasi. Yang kedua, kebolehupayaan modal insan yang dipupuk seawal peringkat pembelajaran kanak-kanak akan menjadi asas kekuatan kompetensi mereka semasa berada dalam arena industri dan organisasi. Dan yang terakhir sekali ialah guru perlulah memberikan penekanan dalam pemupukan aplikasi 4C seiring dengan trend perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang terus berkembang pesat pada masa kini. Sekian sahaja daripada Group 7. Terima kasih.